Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Sunnahmu Amalanku. Sunnahmu Amalanku, kita sudah masuk di dalam sunnah hay'ah. Kita belajar solat ni dia ada rukun, kemudian dia ada sunat. Yang sunat terbagi kepada dua mengikut fiqh mazhab Syafi'i. Yang pertama dia panggil sunat ab'ad, yang kedua sunat hay'ah. Sunat hay'ah ialah sunat kelakuan, pergerakan dan bacaan dalam salat. Walaupun sunat ini tidak termasuk dalam rukun, tidak wajib, tetapi dia termasuk dalam sunnah yang diamalkan sebagaimana arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu tengok aku salat. Maka bila kita tengok Nabi salat, macam mana nak tengok? Kita tengok kepada sahabat yang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka telah meriwayatkan kepada kita bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kita kata alhamdulillah, nukilan itu sudah jelas. Terdapat hadis-hadis yang sahih yang menukilkan kepada kita amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang sunat-sunat ketika sujud. Alhamdulillah kita sudah bincang tentang macam mana tangan nak letak di mana, kemudian jari ketika sujud menghadap ke arah kiblat, dan sunat membaca zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada kali ini iaitulah mengenai cara duduk. Duduk antara dua sujud, bagaimana cara dia? Nah, ini perbincangan kita. Duduk antara dua sujud. Mengenai cara duduk, sunat untuk meletakkan punggung, yakni duduk di atas kaki kiri dan mendirikan atau menegakkan kaki kanan. Dalam bahasa istilah dia panggil duduk iftirash. Kita ni ada dua duduk. Dalam solat kita ni ada dua duduk. Itu dia panggil, satu dia panggil duduk iftirash, satu lagi duduk tawarruk. Iftirash dan tawarruk. Duduk iftirash macam mana? Seperti yang kita duduk di antara dua sujud lah. Duduk atas kaki kiri dan kita angkat kaki kanan kita, lipat jari-jarinya. Itu dia panggil yang terbaik. Itu dia panggil duduk iftirash. Duduk tawarruk iaitulah duduk tasyahud akhir. Daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, hadis meriwayatkan hadis, fa iza jalasa fir rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk antara dua sujud, kan, baginda duduk atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Duduk atas kaki kiri, tegak kaki kanan. Kita nampak dah tu, biasa kita buat. Kecuali orang-orang yang ada uzur, sakit kaki, sakit sendi, sakit gout, itu cerita lain. Manakala antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk antara dua sujud ialah, Nabi kita baca apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu di antara riwayat yang ada. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mana kita boleh ulang itu? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ampunilah daku. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
Dalam riwayat lain Nabi SAW baca Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Mungkin ada berbeza yang kita baca sikit tukar tanah sini sebab riwayat dia ada macam-macam. Ada orang riwayat gini, ada riwayat gini kan. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, pimpinlah aku, berilah hidayah, pimpinan, tambahkanlah untukku, selamatkanlah aku, kurniakanlah rezeki kepadaku, dan angkatlah darjatku. Ini beberapa bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda tak syarah bacaan ini kerana kita sudah syarah panjang di dalam kitab kita Perisai Muslim. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman bacaan-bacaan antara dua sujud, riwayat-riwayat yang ada dan huraian dia. Yang pentingnya bacaan ini, sebagaimana yang kita belajar dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, duduk antara dua sujud ini termasuk dalam duduk yang pendek, tidak lama duduk. Kecuali kalau kita nak baca sikit, dan kita pun tidak terikat dengan makmum di belakang. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, i'tidal dan duduk antara dua sujud ini boleh dipanjangkan sekiranya berzikir ataupun membaca doa. Tapi kalau kita duduk diam je, bangunlah, ya, tak boleh nak. Ataupun sujud sekali lagi, sujud kali yang kedua. Itu di antara bacaan yang kita baca, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Kemudian kita akan pergi kepada duduk, dia panggil jalsah istirahah. Tanda jalsah dalam bahasa Arab dipanggil jalsah istirahah, iaitulah duduk rehat. Bila ke duduk rehat ni? Tanda. Dia kata apabila bangun daripada sujud untuk rakaat pertama, maknanya rakaat yang pertama ni kita nak bangun pada rakaat yang kedua, ataupun bangun kepada rakaat yang ketiga, mana kita rakaat yang ketiga nak bangun yang keempat, yang tiada tasyahud awal padanya, adakah perlu kita duduk dahulu ataupun terus bangun? Itu dipanggil jalsah istirahah. Mana kita Allahu Akbar, transit dulu. Saya boleh namakan jalsah istirahah ni dinamakan dengan transit. Mana kita berhenti sekejap, betul orang kata orang, baru bangun. Maka perbincangan kita di sini, sunat untuk duduk seketika sebelum bangun berdiri pada rakaat yang pertama, maknanya nak bangun kepada rakaat yang kedua, itu maksud dia. Ataupun rakaat yang ketiga kita nak bangun kepada rakaat yang keempat. Nak bangun kepada rakaat yang keempat. Ini dipanggil jalsah istirahah. Mana jalsah ni dia panggil duduk rehat sekejap. Duduk rehat banyak mana sekejap saja. Dan ia tidak mempunyai zikir yang tertentu. Kita tak payah baca zikir apa-apa. Tidak kata Allahu Akbar duduk situ, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, tak ada. Duduk sekadar nak betul keadaan, lepas tu kita bangun balik. Amalan ini telah disokong oleh beberapa hadis yang berbeza riwayatnya. Salah satu daripadanya hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Malik bin Al-Huwairith. Tuan-tuan kena ingat nama sahabat yang besar ini. Nama dia Malik bin Al-Huwairith. Alif lam ha waw ya ra sa, Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salati lam yanhad hatta yastawi qa'ida. Kata dia radhiyallahu anhu, saya melihat ini
Malik ni salah seorang sahabat yang meriwayatkan sifat solat Nabi yang begitu teliti. Sebab Nabi pesan kepada dia. Dia kata apa? Ra'aitu. Dia tengok, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat pada rakaat yang ganjil. Rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga, baginda biasanya duduk seketika sebelum bangun kepada rakaat yang berikutnya. Mana dia bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, berit sekejap, baru bangun. Hadis ini dalam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Malik ini mempunyai autoriti dalam riwayat-riwayat dia tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana beliau merupakan perawi yang sama kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, sallu wa sallu kama raaitumuni usalli. Kamu salatlah seperti mana mu tengok aku salat. Maka Malik radhiyallahu anhu setiap kali dia pergi mana-mana tempat, dia akan cerita kepada orang bagaimana sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata jazakallahu khaira ya Malik. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang sifat solat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, apa dia yang kedua? Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia salah seorang daripada rawi juga sifat solat Nabi. Dia kata apa? Abu Humaid As-Sa'idi juga menggambarkan tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadisnya disebutkan duduk jalsatul istirahah. Maknanya dia juga telah meriwayatkan sifat solat ada duduk istirahah. Wa indahu, ketika dia meriwayat itu ada 10 orang sahabat dan kesemuanya saddaquhu, membenarkan riwayat Abu Humaid As-Sa'idi. Mana gagahlah. Kita ni kalau kita ada sekali, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, tiba-tiba ada orang mari cerita dia tak betul, kita kata rasa lain ni. Tak sama yang saya ingat. Macam kita juga lah. Kadang-kadang kita duduk dalam satu majlis, tiba-tiba orang yang duduk kata macam-macam kat luar. Saya ada dalam majlis tadi tu. Tidak ada sepertinya awak tuduh. Maknanya, tapi dalam cerita Abu Hamid ni nak menguatkan riwayat, 10 orang sahabat yang ada bersama saddaquhu, semuanya membenarkan apa yang diriwayat. Itu menunjukkan kekuatan riwayat itu. Kita kata alhamdulillah. Ada ini maknanya wa hadza mimma yuakkid, menguatkan bahawa duduk istirahat itu sunat. Namun begitu, setiap hadis itu ada pandangan ulama yang tersendiri. Tengok dalam nota kita ni, ada ulama berbeza pendapat sama ada duduk istirahat ini sunat ataupun tidak. Masih lagi berbeza. Walaupun hadis itu sudah jelas, tapi berbeza juga pandangan. Berbeza juga pandangan, ada kata tidak dan ada kata tak sunat. Ada kata sunat. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, saya baca kepada tuan-tuan, fiqh kita lah senang. Wal masyhur, pendapat yang masyhur dalam fiqh kita, sunat jalsat khafifah. Sunat kita duduk seketika sebelum bangkit ke rakaat yang berikutnya, lil istirahah, untuk kita rehat, ba'da sajdati tsaniyah fi kulli raka'atin yaqumu anha. Setiap rakaat yang kita nak bangkit, kita duduk sekejap. Mana dalil? Dalilnya hadis Malik bin Huwairis tadi. Dalam fiqh Syafi'i masih lagi mengekalkan hadis Malik bin Huwairis. Kemudian kitab fiqh ni kita bawa ulama yang bantah, yang kata tak ada sunat, tapi dia kata hadis Malik ni hadis yang kuat, diriwayat oleh Bukhari dan kemudian diperkuatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, kuat. Cuma tanda dalam buku ni saya tak tanda tentang lama mana tempoh duduk selama mana. Qauluhu, tengok dalam kitab fiqh kata, dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah, kitab masyhur lah. Kalau orang mengaji kitab ni, dia tahu. Dalam Qalyubi Umairah kata qauluhu khafifah, jalsah khafifah, mana duduk sekejap.
ai biqadril julus baina sajdataini kama qalu. Maknanya sekadar tak lebih daripada kita duduk antara dua sujud. Itu je. Paling lama tu kita duduk kejap. Rabbi ghfirli warhamni tu bangun. Itu yang dikatakan oleh dalam kitab Qalyubi. Timbul lagi soalan. Dia kata kalaulah apa ni, kalau makmum lambat macam mana? Walau bati al harakah, lambat dia bergerak, fi'luha lakin ma'al karahah. Kalau kita lambat sangat tak boleh, kena bangun juga. Wa in tarakahal imam, wa in tarakahal imam, kalau imam tinggal, imam ni bimbang, ramai di belakang makmum dia tak belajar jalsah istirahat. Kalau dia duduk melanggar PKP habis pakat bangun belakang. Macam mana kita nak buat? Dia kata wa in tarakahal imam, kalau imam tidak melakukannya, maka makmum yang belajar boleh duduk. Dia tidak dikira langgar ataupun tidak mengikut imam. Berbeza dengan bi khilafit tasyahudil awal. Berbeza dengan tasyahud awal. Kalau imam tinggal, kita kena tinggal semua. Dia kata, imam lupa tu aku nak baca tasyahud lah. Sebab tasyahud tu lama, kita kena bangun sekali dengan imam, sebab nanti imam sah, pasti dia akan sujud sahwi. Kita sujud sekali dengan dia lah nanti. Jangan kata imam tu lupa, aku tak lupa, aku baca juga tasyahud lah. Ini lagi tak kita kata. Berbeza dengan tasyahud awal, kalau imam tinggal kita tinggal. Tapi hak ni kalau imam tinggal boleh je kita buat sekejap, kemudian kita bangun. Wa yukrah tatwiluha ala ma zukir, dan makruh kita lama duduk sebab imam dah bangun, kita bangunlah, duduk sekejap, bangun. Alhamdulillah. Itu dia panggil jalsah istirahat. Maka banyak khilaf-khilaf ulama ni. Akhir sekali Imam Nawawi jawab. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, tengok dalam kitab ni ada. Antara ulama yang mengekalkan bahawa sunnah jalsah istirahat ini, siapa dia? Ulama berbeza pendapat tadi. Sunat, namun pandangan yang tepat mengatakan ia sunat berdasarkan hadis Malik dengan hadis Abu Humaid. Maka ulama yang mengatakan dia sunat ialah Imamun Nawawi. Apa qala Nawawi rahimahullahu taala, dia kata was-sawabu annaha sunnatun mutlaqan, bahawa adalah pendapat yang betul. Pendapat yang betulnya mengekalkan istirahat, kerana ia telah dibuktikan dengan hadis yang sahih yang telah diriwayat oleh dua sahabat yang besar. Dalam hadis ini kita kata alhamdulillah. Baik, tamatlah kita dalam masalah jalsah istirahat. Lama mana. Dan sebenarnya bagi kita orang hak tak apa kuat dah lutut ni, elok bangkit duduk sekejap, betul orang kata orang, bangun balik. Tapi kalau orang sakit sendi, lain pula mazhab dia. Dia duduk tu sakit, dia suka dia tekan naik terus ke atas. Kita kata orang uzur, ada mazhab dia sendiri. Kita tak boleh nak tekau. Kenapa tak ikut sunnah ni? Dia ada mazhab uzur nama dia. Itu adalah antara keuzuran. Baik, kita berpindah kepada cara duduk tasyahud awal macam mana? Dia panggil jalsah at-tasyahud al-awwal. Bagaimana pula cara untuk duduk tasyahud awal? Perbezaannya dengan duduk rakaat akhir serta kedudukan tangan dan jari ketika duduk tersebut. Macam mana kita? Maka cara duduk untuk tasyahud awal adalah sama dengan cara duduk antara dua sujud tadi. Sama, dia panggil duduk jalsah iftirash. Duduk atas tapak kaki kiri, angkat kaki kanan. Salah kita. Ini adalah cara duduk apabila duduk untuk membaca tasyahud awal pada rakaat yang kedua. Jika dalam solat yang mempunyai 3 atau 4 rakaat. Tetapi kalau kita solat ada 2 tasyahud, maka rakaat tasyahud yang pertama kita duduk iftirash, dan tasyahud yang kedua kita kena duduk tawarruk. Bagaimana cara tawarruk? Kita bincang sekejap.
Ini berdasarkan hadis yang sahih yang dikeluar oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini panjang daripada Abu Humid lagi. Dia kata apa? Fa iza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Ila akhiri, kita baca terjemahan. Dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat kedua, iaitu tahiyat awal ataupun tasyahud awal, kadang-kadang orang keliru, dia kata hak mana satu ustaz? Ada orang kata tasyahud awal, ada orang kata tahiyat awal, hak mana satu? Nah, dia panggil adik-adik kembar siam yang dua tu. Sekali kita kata tasyahud sebab kita asyhadu alla ilaha illallah situ. Sekali kita kata tahiyat awal sebab at-tahiyatul mubarakat. Dua bacaan tu ada belaka, maka dinamakan dua. Macam kita pergi Madinah kan. Oh, esok kita pergi melawat tempat peperangan Parik, Khandaq. Mari orang lain pula. Bapak semua naik bas, kita mau pergi ke tempat peperangan Ahzab. Sudah. Ingat kedua tempat. Kita siap dah. Tunggu satu tempat. Sama juga dengan sunat fajar, dengan sunat qabliyah fajar, dengan sunat subuh. Dua. Baik, di sini ada dua, iaitu duduk tasyahud awal atau duduk tahiyat awal. Sama. Baginda apabila duduk tahiyat awal, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Dia panggil jalsah iftirash. Dan jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pula pada rakaat terakhir, rakaat yang ada rakaat tasyahud yang kedua, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan dan duduk di atas tempat duduknya, duduk di atas punggung dia tu. Dia panggil tawarruk. Al-warik tu makna apa ni? Maknanya warak punggung, duduk atas punggung. Macam kita duduk. Dia panggil itu duduk tawarruk. Tawarruk makna duduk atas punggung dia. Kaki tu akak. Hadis ini dalam Bukhari. Satu lagi hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah. Hadis yang tadi hadis Abu Humid. Tulis hadis yang pertama itu riwayat Abu Humid. Hadis yang kedua diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Baginda sallallahu membaca tasyahud selepas setiap dua rakaat dan baginda Nabi sallallahu duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Hadzal hadis rawahu Muslim. Adapun cara duduk tahiyat akhir bagi solat yang mempunyai 3 ataupun 4 rakaat. Tanda. Ini cara tasyahud akhir pula. Ia dinamakan duduk tawarruk. Caranya seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan sebelum ini. Main nyata belum ini, penatlah kita tak jumpa cari dah. Baik, tengok kita punya huraian. Hadis ni lah, hadis Bukhari ni. Sunat untuk mempelbagaikan kedudukan dan cara meletakkan tangan semasa duduk. Baik, sebelum sampai itu kita pergi kepada bagaimana ke cara duduk tawarruk. Tuan-tuan kena tengok, duduk tawarruk ni ada 2 cara. Cara yang pertama dia panggil kita duduk. Kita duduk atas punggung, angkat kaki kan? Kaki kiri, kaki kanan kita, kemudian kaki kiri tu masuk alik bawah dia tu. Satu lagi an yafrishal qadamaini jami'an. Dua-dua kaki tu duduk gini belakang dah. Duduk letak gini. Anak rasa yang kedua ni yang banyak diamalkan oleh kita. Terutama sekali orang-orang yang sudah keuzuran. Sebab nak buat tak boleh dah, nak angkat kaki tawarruk tu. Belipak lu tu kan. Contoh dia macam ni. Kita buat gambar oleh ni supaya senang para jemaah tengok. Dia punya contoh. Tengok gambar kalau nampak lah, kalau tak nampak nak buat apa. Ni. Tengok gambar dia macam tu. Boleh nampak dalam itas sini ke itas dalam skrin mana kuat. Tengok. Yang pertama seperti yang kita buat biasa kan. Ni. Akak kaki kanan, kaki kiri masuk keluar. Ni, coleh keluar bawah tu. Hak yang kedua ni yang kedua ni. Yang kedua macam hak kita sakit kaki ni. Nampak yang kedua? Yang kedua ni rasa hak diamalkan banyak. Orang kita ni banyak yang kedua tu. Mana kita buat keluar kaki ni, hak alik kanan pun lipat gitu juga.
Jadi kita kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah tuan-tuan. Maknanya kita buat lama kini tu ada juga sandaran dia. Walau kita buat tu pakai jadi gitu ya sekalanya. Nah, tapi malam ni jumpa sanak tu berasa segar sikit. Ikut sunnah dah kita ni pun. Alhamdulillah. Cari gambar kita nak sunnah apa. Tak tahu ni nampak ke tidak. Kalau nampak comel. Ni nampak ke gambar ni? Jadi nak nampak kaki tu seperti yang kita buat biasa, dia itu tawaruk. Yang kedua tu seperti hak kita biasa buat. Lain tu. Hak kita biasa kita buat bila kata tawaruk, kita akan duduk atas lantai punggung, kaki kanan naik kan, kaki kiri tu bawah. Tapi hak yang kedua ni hak kita biasa buat juga. Buat apa? Buat kerana keuzuran. Kita kata alhamdulillah, selesailah kita daripada duduk iftirash pandai belaka dah. Yang kita nak bincangnya duduk tawaruk ni ada dua gambar, ada dua cara. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi pula kepada bilakah kita nak tawaruk ni. Jelas dalam fiqh kita jelas. Dia kata, tengok tuan-tuan tanda. Duduk tawaruk iaitulah pada tahiyat akhir kan. Kata di mazhab Syafi'i rahimahumullah, dia kata dak anna tawarruka mustahabun fit tasyahudil akhir min kulli salawat. Duduk tawarruk ni sunat pada tasyahud akhir setiap kali solat. Tak kira, maknanya kalau kita solat 2 rakaat je, maka tasyahud akhir kita hak lah. Jadi kena tawarruk lah. Itu pandangan di dalam fiqh Syafi'i. Kata Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari, dia kata wastadalla bihi Syafi'i aidan ala anna tasyahud subuh tu seperti tasyahud akhir lah, sebab dia itu yang akhir dia nya. Seperti kan umum hadis Nabi sallallahu wa iza jalasa fir rak'atil akhirah. Apabila dia duduk pada rakaat yang terakhir, maka dia duduk tawarruk. Istimbak daripada siapa? Imam Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i meletakkan tawar itu setiap tasyahud yang mengiringi salam. Diiringi oleh salam. Mana tasyahud yang diiringi oleh salam, maka duduk dia tawaruk. Tak kira 2 tasyahud ke 1 tasyahud. Itu kata Imam Ibn Hajar. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi kata mazhabuna samalah. Mazhab kitanya sunat kita duduk tasyahud awal muftarish dan tasyahud yang kedua mutawarrik. Kalaulah kita duduk solat 2 rakaat aja, maka tasyahud akhir itu kira tasyahud awal akhir dia belaka, maka duduk tawarruk. Tengok pandangan lain pula. Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang bila tasyahud yang satu je, dia tak akan duduk tawarruk, dia akan duduk iftirash. Terutama sekali bila tuan-tuan pergi keluar, pergi Mekah lah sebenarnya, Mekah ke Madinah, kita tengok ramai orang duduk macam ni. Kenapa? Mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, dia kata tasyahud itu dalam hadis Nabi, hadis Abu Umid kata tawarruk itu pada at-tasyahud al-akhirah. Tasyahud akhir. Tuan-tuan kena ingat dari sudut bahasa, bila kita kata yang terakhir bermakna dia ada yang terawal. Betul ke tidak? Mana ahli-ahli bahasa. Dia tak jadi kita mari kita bui benda kau kan, ni yang terakhir ni. Gak bila awak bui awal? Dia akan tanya lalu. Maknanya hadis itu kata Nabi kita bila duduk di rakaat yang terakhir, mana dia ada yang terawal. Maka kerana itu mereka mengambil pendekatan bahawa kalaulah tasyahud itu satu, maka duduk dia seperti duduk antara 2 sujud, iaitulah duduk iftirash. Panjanglah perbahasan dia tu, alhamdulillah para jemaah sekalian. Cuma anak tidak nak panjangkan, nak beritahu kadang-kadang kita tengok orang duduk kalau dia semaya sunat, dia tak akan duduk tawarruk. Ataupun semaya fardu subuh, dia akan duduk iftirash, dia tak duduk tawarruk. Kita kata ini pelbagaikanlah, kerana kita duduk dalam dunia yang sudah luas dan ada orang yang berpegang dengan hadis yang membezakan di antara dua. Kalau kita tak nak beza, tak payah beza. Kita kata ada sandarannya masing-masing, alhamdulillah.
Ini faedah bila kita belajar agak luas sikit perbincangan, sebab perlu kita perluaskan. Sebab anda tengok ada setengah orang ni kalau kita duduk solat subuh tidak duduk tawarruk, kena tegur lalu. Kata kenapa tidak duduk gitu? Kita kata ada sandarannya dalam masalah ini, sebab hadis tadi menyebut rakaat akhir. Ulama Hambali kata mesti ada yang terawal, bermakna ada perbezaan. Sebab berbezanya cara duduk nak membezakan di antara yang awal dengan akhir. Sedap juga, ulama kita pun sedap juga. Dia kata, kita bila kita duduk awal, orang ingat ke kita baru 2 rakaat. Kalau kita duduk tawarruk, orang tahu dah dia ni rakaat akhir dah ni. Tapi tak okeylah semaya subuh. Nak kata tak ada awal ada akhir. Lagi panjang kita tengok dia perbahasa ulama dia panggil munaqashah. Munaqashatul adillah, kita rasa masih makin matang pemikiran kita betapa ulama ni masya-Allah hebat. Orang ni jawab balik. Kita kata masya-Allah. Yang pentingnya dua-dua tu ada. Ana bagi mukaddimah awal-awal tadi apa dia? Ini dalam sunat hai'ah. Bukan membatalkan solat tapi mencari kesempurnaan solat. Dalam masalah ini ada 4 pandangan ulama. Tanda sikit sebab kita dah sebut, kita sebut biar sudah. Zahabal Hanafiyah, ulama-ulama mazhab Hanafi kata dia beza di antara laki-laki dengan perempuan. Orang laki-laki sunat iftirash, bagi orang perempuan sunat tawarruk. Tak kira tasyahud awal, tasyahud akhir, orang perempuan kena tawarruk sentiasa. Sebab dia kata lebih duduk tu rapat. Itu pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Maliki kata yang sunatnya duduk tawarruk. Duduk tawarruk pada semua solat, tak kira tasyahud awal ke tasyahud akhir, tawarruk belaka. Abu Hanifah membezakan. Mazhab Hambali beza di antara dua, kan? Kalau dua tasyahud baru ada tawarruk. Kalau tasyahud saja satu tawarruk. Mazhab kita Syafi'i asal ke tasyahud yang diikuti dengan salam maka tawarruklah dia. Wallahu alam, itu pandangan ulama. Baik, satu lagi duduk, nama dia jalsah al-iqa'. Macam mana iqa'? Iqa' ni iaitulah kita duduk atas tumit. Biasa kan kalau kita sakit lutut, kau sakit orak dah, kalau kita semaya kita tak boleh nak duduk dah atas tapak kaki kiri tu. Kita duduk atas tumit kita. Angkat dua-dua kaki, duduk atas tumit, itu dia panggil jalsah al-iqa'. Nak tengok gambar. Gambar dia macam ni. Iqa' ni dia punya gambar dia macam ni. Ni. Duduk atas tumit. Kan? Kalau kita ada sekali-sekala kita sakit orak, duduk atas tumit je. Tapi tunggilah sikit, belakang atas lah ke atas sikit. Tapi ini boleh. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi kata apa? Ketika mensyarahkan hadis tentang iqa' ni, maka Imam Nawawi kata ulama berbeza pandangan. Kalau duduk seperti kita duduk tadi harus. Duduk macam tadi boleh. Adapun satu lagi makruh ni kita jenis macam orang panggil soyok poho gitu. Duduk atas punggung, kaki tu terbuka dua-dua gitu. Duduk lagu mana? Yang tu tidak, itu makruh. Sebab kalau dah duduk lagu tu nak bangun pun susah. Itu dia panggil duduk atas lantai dengan punggung, kaki dua-dua tu terbuka gitu. Payah. Jadi kalau duduk atas tumit ni sedap, nak lonjak naik pun mudah. Masya-Allah tabarakallah. Ini perbahasan para ulama. Baiklah, anda nak ambil satu lagi perbahasan yang terakhir di dalam hadis kita ni. Kita sudah sunat, tengok ni. Sunat untuk mempelbagaikan kedudukan dan cara meletakkan tangan semasa duduk. Waktu kita duduk tasyahud tadi, waktu kita duduk di antara dua sujud, waktu istirahat macam mana? Terdapat dua cara yang diriwayatkan. Dua cara ni terdapat yang diriwayatkan. Pendapat yang pertama, kedua-dua tangan diletakkan di atas paha. Kita letak atas paha kita. Atas paha, tengah sikit lah. Pendapat yang kedua, kedua-dua tangan diletakkan pada lutut dengan tangan kiri memegang lutut kiri dan keadaan jari dibiarkan terbuka lurus. Pegang lutut, sebelah kiri, kanan duduk atas.
atas hujung paha tu atau atas lutut. Manakala jari tangan kanan digenggam kecuali jari telunjuk yang dibiarkan lurus. Ini dia panggil apa ni? Masa kita tasyahud. Baik, bagaimana dia punya kedudukan? Dia panggil ketika tasyahud. Letak tangan tulis itu. Cara kita nak tangan kita ni ketika tasyahud bagaimana? Kedudukan tangan dan keadaan jari ini dijelaskan secara terperinci daripada hadis Ibnu Umar yang meriwayatkan. Ibnu Umar kata apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi at-tashahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa aqada 53 wa asyara bis-sababah. Tengok hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud. Hari ini kita bicara tentang tasyahud dah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam jari tangan kanannya dan menunjukkan jari telunjuk kanan yang bersebelahan dengan ibu jari. Dan baginda meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Jadi masalah tangan kiri ni dia boleh letak atas paha, dia boleh letak ujung. Manakala riwayat lain tangan kiri memegang lututnya. Jadi ada dua tempat lah kita boleh letak. Sama ada di atas paha ataupun di lutut. Manakala cara kedua-dua jari ni, jari yang kita nak tasyahud ni macam mana? Cara kedua-dua jari adalah dengan mengisyaratkan angka 53. Macam mana cara 53? Kalau kita Melayu ni ada ke angka 53 isyarat dia macam mana? Mana orang yang main bagi isyarat? Tak ada. Tak pakar belakang ni kata. Baiklah, kita belajar sikit-sikit. Dia tak mahu kita. Dia kata angka 53 melalui cara orang Arab. Iaitu dengan menggenggamkan jari anak dan jari manis. Nih, jari anak, jari manis kita genggam. Tengok sini. Serta ibu jari menekan jari tengah. Ibu jari dengan jari tengah duduk gini. Gini. Dan menunjukkan dengan jari telunjuk. Gini, raja ke buat gini. Biasa kita gini. Dia panggil ni bilangan 53. Bilangan berapa? 53. Ini. Dua jari tutup. Seorang ni duduk sini, jari telunjuk begini. Dia bokok sikit kepala dia ni. Menunduk sikit. Gitu. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah menyatakan tadi. Hadis Ibnu Umar tadi macam tu cara dia. Dan ada riwayat lain juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud, baginda meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan mengisyaratkan 53 dan menunjukkan dengan jari telunjuk kanan. Itu dia panggil salah satu daripada cara dia. Ada cara lagi yang lain, kita pegang, kita tutup semua ni, kemudian ibu jari duduk dekat dengan mana? Dengan ni, dengan jari telunjuk. Duduk gitu. Macam kita duduk tahiyat ni. Macam main pistol begitu. Itu ni main. Ni dia panggil telunjuk pistol. Yang ni isyarat 53. Hak biasa buat 53 ke ni? 53. Alhamdulillah. Dua-dua tak ada cerita. Itu dia panggil 53. Pandai dah. Dah. Timbul lagi soalan. Isyarat tu bila kita nak angkat? Waktu kita duduk tasyahud ni, dia mula-mula tu jari kita kena gitu duduk. Bokok kita. Bila kita nak angkat? Mazhab Syafi'i ketika kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, situ kita angkat. Alla illallah. Naik sekejap ya. Lepas tu dia tutup balik. Mazhab Hanafi ketika la tu, la akad lalu lah. Mazhab Maliki dia tak akad dah, dia bergerak. Gerak. Kadang-kadang begini, gerak. Ni bukan gerak ni, turun naik dia panggil. Bergerak ni mana muslim. Raja tengok tak? Kalau kita pergi Mekah, Madinah, orang sebelah kita tu begini mau tak? Siapa ada jemaah kata, "Hai, berasa nak kepis tangan dia." Kata subhanallah bijak demo. Nah, ini pandangan ulama mazhab Maliki. Biasanya mazhab Maliki ni kalau kita tengok orang Morocco, orang Algeria, orang-orang ni, kalau dia solat dia turun tangan dia tak akad.
Allahu Akbar pakai duduk bawah. Waktu tasyahud berarti gerak tangan dia. Pasal telah anda tengok ada setengah video ustaz-ustaz kita ni boros sangat. Oh main kita subhanallah. Tak kira ulama-ulama mazhab Maliki ni tak ada harga. Dan sedangkan ada dalam riwayat kebanyakan hadis yang riwayat daripada Wa'il bin Hujur 13 riwayat dia kata Nabi kita isyarat. Letak tangan gini dengan isyarat dia tak sebut yuharrikuha, tak sebut gerak. Tapi ada riwayat Zaidah bin Qudamah kata dia gerak. Maka dia ambil hak tambahan tu kita nak kata macam mana? Tak. Dan kita tak mau ambil tambahan, kita isyarat je lah. Cuma kita angkat ketika kita illallah angkat. Mazhab Hambali pula ketika sebut nama Allah ya. La ilaha illallah baru naik. Kita illallah tu panjang sikit masa. Angkatlah, jangan tak angkat. Itu di antara ajaran yang sunnah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nak angkat, tak nak bergerak, jangan gerak. Kita bergerak setakat isyarat je. Tapi kalau orang bergerak tak usah duduk senyum-senyum lah. Itu pandangan mazhab dia. Kita kata wallahu alam. Cuma timbul lagi waktu tasyahud nak tengok mana. Kita ingat kan? Waktu kita berdiri kita tengok tempat sujud. Waktu tasyahud tengok di mana? Kita tengok di jari kita tu. Kata Imam Nawawi was sunnah. Yang sunatnya ni dalam syarah Sahih Muslim, la yujawizu basarahu isyaratan. Mata dia tak lebih daripada tempat tangan isyarat. Dia tengok situ je. Asyhadu alla ilaha. Mana kita pun tengok tempat tangan isyarat kita. Jangan duk tengok orang. Ini kata Nawawi rahimahullah taala, la was sunnah, yang sunatnya jangan mata kita tu melebihi tempat isyarat. Wa fihi hadisun sahihun fi sunani Abi Daud dan wa yushiru biha muwajjahatan al-qiblah. Ketika kita isyarat tu kita angkat ke arah kiblat. Wa yanwi, ini kata Nawawi, wa yanwi bil isyarati at-tauhid wal ikhlas. Waktu kita angkat tu asyhadu alla ilaha illallah, kita niat kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla esa Allah Taala. Tidak ada sekutu, tidak ada syirik, dan kita ikhlas mata-mata solat aku ni kerana Allah. Itu kata Nawawi dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala. Tamatlah perbincangan kita, insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan masuk dalam bab bacaan tasyahud. Oleh kerana malam ni malam jalsah ya kan, isyarat duduk ni kita habis lalu. Patutnya tasyahud baru kita gerak. Tidak menjadi masalah. Dalam siri yang akan datang pelbagai bacaan tasyahud dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.